أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأتلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT. Diharapkan hari ini kita dapat menghabiskan kalimah di dalam ayat ke-12. Ya, semalam kita telah berkongsikan kalimah walakin, iaitu waw zaidah kita panggil, dan juga lakin itu adalah harfun istidrak, ya, amendment partikel, huruf pindaan, ya. Biasanya walakin ni dia gunakan sekali, dia tak asingkan, ya. Jadi walakin menjadi satu kalimah yang dibangunkan daripada dua kalimah harfun. Satu harfun iaitu waw zaidah dan harfun istidrak, ya. Okey, dan kita telah pun berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan macam mana cara nak menyimpan, ya, kalimah-kalimah yang kita kenali di dalam template QHS vocabulary itu. Tujuan kita ialah kita nak peserta-peserta yang mengikuti kelas kita ni tahu, ya, berapa banyak kalimah yang dia guna, ya, dan dia akan cantikkan dalam template tu. Dia boleh monitor daripada satu masa ke satu masa, ya, dan ambil peratusannya berbanding dengan keseluruhan kalimah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kita tahu ada terdapat 77,437 kalimah. Jadi berapa saja jumlah tuan-tuan dah tahu tu, nanti dia template tu kita dah buatkan formula dia sekali, ya. Dia akan akan bilangkan, kirakan, ya, berapa peratusan, ya. Jadi kita harapkan tuan-tuan dan puan-puan pelan-pelan menggunakan template itu, masukkan, ya, kalimah daripada Fatihah tu. Kalau ada 29 kalimah dah, maknanya kalau tuan-tuan nanti buat pelan-pelan, masukkan kalimah di dalam surah Al-Fatihah tu pun, ya, dah ada 29 kalimah. Dan dalam 29 tu sebenarnya lebih pada 29, ya, sebab banyak kalimah tu dia berulang kali di dalam Al-Quran. Jadi kalau tuan dapat satu kalimah tu, ya, kita akan dapati dia diulang, digunakan banyak kali. So bermakna bukan 29 saja, dia boleh ratusan tu, ya, mungkin ribuan tu. Kalau 29 kalimah tu, bila tuan-tuan cantikkan nanti, lepas tu nanti saya akan tunjukkan macam mana nak mencari berapa kali setiap kalimah tu digunakan dalam Al-Quran. Lepas tu tuan-tuan cantikkan jumlah dia tu. Jadi bila sudah kenal jumlah tu, itulah jumlah yang tuan-tuan sudah kenali. Masukkan dalam pengiraan tu, kita akan dapat peratusannya, ya. Hari ini kita nak menyambung kalimah seterusnya di dalam ayat ke-12. Saya akan buat perkongsian dulu, perkongsian skrin. Okey, iaitu kita berada di ayat ke-12 surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah. Minta tolong Haji Zabidah masukkan kawan-kawan kita ni yang tengah masuk ni.
Ya, itu kita berada di ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 iaitu ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kita telah selesai walakin. Hari ini kita tengok la, ya. La ni sebenarnya tuan-tuan senang sangat, ya. Satu kalimah lam baris fathah dengan alif mad, ya, cara mengejanya. Tetapi di sini terdapat lam tu ditasydidkan, ya. Asal tulisannya dia tidak ada tasydid, tetapi dalam ayat ni dia perlu ditasydidkan, ya. Kerana apa? Dia membabitkan hukum tajwid, ya, iaitu okey, kita padamkan kotak tu, ya. La sini terdapat tasydid kerana bertemunya non yang sukun dalam walakin tu. Non yang sukun bertemu dengan lam, ya. Kalau kita tekan di sini pun tak apa untuk apa. Kita ambil situ, lepas tu kita buat perbincangan tu di bahagian sini, ya. Di bahagian sini ni kita seronok sikit nak bincangnya. Kenapa? Dia lapang sikit, ya. Kalau kita nak masukkan catatan ke, dia lebih kemas lah, lebih ada kawasan dia, ya. Kalau kalau ayat tadi kita nak buat catatan susah sikit, dia krem, ya. Dan pada masa sama tuan-tuan tekan di bawah ni, klik untuk selanjutnya, dia akan paparkan ayat di sekali di atas, ya. Itu cara dia. Klik di situ, dia letakkan sekali ayat dia. Jadi kita akan merujuk kalimah ni dalam konteks ayat yang ditunjukkan di atas tu. Mana kita akan dapat maklumat yang lebih. Pada masa sama kita tahu dalam konteks ayat yang mana, ya. Okey. So kalau kita tengok di atas tu, dia beritahu kita apa? 2, 12, 6. So maknanya kalimah la ni adalah kalimah yang nombor 6 di dalam ayat 12, ya. Kalau kita bilang pun boleh. Ini kalimah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Yang ditandakan highlight tu untuk la tu adalah kalimah yang keenam. Di atas tu tuan-tuan boleh lihat, ya, yang mana dia tunjuk 6 tadi. Alihkan sikit label ni. Dia tunjuk di sinilah, ni nombor 6 ni. Itu maknanya dia kalimah yang keenam di dalam ayat ke-12 dalam surah Al-Baqarah, ya. Okey. So di sini apa yang kita dapat maklumat tentang la ni? Kita tengok dia kata apa ni? Partikel negatif, ya. So bermakna apa? Negatif pun sudah dijadikan bahasa Melayu lah, ya. Negatif ni asal dia bahasa Inggeris, tetapi partikel pun sama juga. Partikel ni asalnya pun bahasa Inggeris. Jadi sekarang ni dah digunakan sebagai kalimah dalam bahasa Melayu, ya. Jadi la dia panggil sini partikel negatif. Boleh, ya, boleh gunakan. Ataupun kalau tak nak guna partikel negatif, kita boleh gunakan huruf penidakan. Tu, ya, huruf penidakan. Itu kalau nak original bahasa Melayu lah. So kita ambil sini, kita tekskan dia. So kita boleh bantukan sikit sini lah, ya, iaitu huruf penidakan. Mana ni dia, bila kita gunakan penidakan tu maknanya fungsi dia tu, ya, dia berfungsi untuk menidakkan sesuatu. Itu dipanggilkan huruf penidakan, ya. Dalam bahasa Arab dia apa? Nanti kita tengok dalam bahasa Arab dia. Kita refer kepada corpusquran.com tu. Dia akan beritahu kita, ya, apa dia dalam bahasa Arabnya, ya. Okey. So di sini kita kita dah dapat cukup maklumat. Lepas tu kita tengok di korpus pula, ya. Kita tengok korpus. Kita padamkan arrow ni sebab kita tidak perlu terguna lagi.
kita iris dia. Lepas tu kita pergi korpus pula. Tengok apa korpus kata ya. So kita pergi ke bahagian Chrome. Ya, lepas tu korpus ya. Ini dia. Iaitu dia ayat ke 12. Iaitu dia kata kat sini, jadi huruf penindakan tadi ya ialah harfun nafi. Ya, kalau kita nak pisahkan dia daripada kalimah-kalimah lain, tuan-tuan tekan di sini ya, tekan gitu. Dia pergi kepada khusus untuk apa kalimah tu ya. Jadi itulah la tadi, ini yang label yang kita buat tadi kita tak padamkan lagi sebab nak guna juga. Jadi dia bahasa Melayu dia huruf penindakan, bahasa Inggeris dia tulis negative particle. Jadi terjemahan tadi partikel negatif tu daripada sinilah ya, negative particle, dan bahasa Arab dia lah harfun nafi. Itulah. Dan apakah makna dia? Ini bahasa Inggeris dia kata tidak. Not lah ya. Kalau nak tukarkan bahasa Melayu, tuan-tuan right click saja, translate to Melayu. Dia akan tukarlah untuk kita ya. Tidak. Zarah ni tuan-tuan jangan gunakan zarah. Tukar partikel ya, partikel negatif. Ya. Okey. Okey. So daripada maklumat ni kita dah boleh simpan dia ya, simpan dalam screenshot dengan menekan print screen. Lepas tu kita cuba bandingkan dengan la tempat lain dan kita tengok berapakah jumlah la ni ya. Jumlah la ni digunakan dalam Al-Quran ya, berapa banyak agaknya. Okey. Kalau di korpus ni tuan-tuan buat apa, scroll kat bawah ni. Ya, tengok bahagian concordant. Ya, ingat concordant ni. Ya, cuba tekan dekat concordant ni. Ya, ni nanti kita padamkan penindakan ni dulu. Ya, so kita boleh padam ni sebab kita dah simpan dia. Kita tuan-tuan tengok concordant ni. Apa concordant? Concordant ialah senarai kejadian perkataan ini. Perkataan mana? Perkataan yang dalam paparan ni iaitu la. Ya. So dia tengok sini, dia concordant, tekan di sini, tuan-tuan akan dapati dia akan senaraikan ya. Senaraikan semua ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan la di dalam ayat itu ya. So di sini tuan-tuan tengok berapa jumlah dia? 1364. 1364 kejadian. Kejadian maknanya digunakan sebanyak 1364 kali dalam bentuk sama ada dengan wala ataupun la sahaja. Tengok ni semua la lah ya. La sahaja. Wala tu dia akan kira sekali ya, sebab dia kira satu kalimah tu. Sebab tu dia kira sekali ya. Wala dia kira sebab dia menggunakan la tu, dia kira sekali. Jadi terdapat sebanyak 1364 ya. Satu muka ni tuan-tuan, satu muka dia boleh paparkan 50 saja. Sebab tu dia banyak muka kena tunjuk. Ya, bermakna nak menghabiskan 1364 tadi, korpus ni dia kena buat berapa? 11 muka. Itu pun mungkin ada lagi ya. Kalau nak tengok ada tidak, tuan-tuan tekan arrow belah kanan ni. Ya. Tengok ada tak lagi? Tidak, okey. Akhir sekali 11 lah ya. So maknanya sampai di sinilah. Muka 11 ni nak tahu berapa banyak. Tuan-tuan tengok kat sinilah. Ni muka akhir sekali itu. Apa ni? Ni belum ya. Tengok dia akan tanda hitam. Ini baru muka 2 saja. So bermakna kalau kita tekan sini, dia akan berubah daripada muka 2 ke muka 3. Ya. Daripada muka 2 ke muka 3. 3 dah hitam tu makna sekarang ni paparan muka 3 ya. Iaitu berapa? 50. Ini 50 sampailah muka 11 ni. Kalau tuan-tuan tekan muka 11 ni ya, tengok ada lagi rupanya. Bukan 11 saja, sampai 16. Banyak, tak cukup ya. Tengok tekan lagi 16, ada tak lagi tambahan muka? Banyak lagi ya. So sebab 1364
64 tuan-tuan boleh bagilah. 1364 tu bagi 50. Ya. Berapa muka? Boleh kira sendiri. Ya. Kalau kita katakan 21 ni pun, ya, tengok ada lagi tak? Ada lagi 26. Mana lebih lagi tu. Ya, semuanya dengan la. Ada dalam bentuk fala, ada dalam bentuk afala, ada dalam bentuk wala. Ya. Jadi tuan-tuan boleh uh, catikkan dalam template tu, ya. Macam mana tuan-tuan nak mencatik? Ya, iaitu masukkan semua kumpulan la dengan afala ni dalam satu kumpulan, ya. Kita ambil la dulu sebagai contoh. Kopikan dia. Sini pun boleh tuan-tuan copy, ya, ataupun pergi ke Lexilogos lah. Type dia la tu. Pergi ke template sini tadi, mana template kosong kita? Yang ni, ya. So, pergi bahagian apa? Kalimah jamid. Sebab la ni adalah kalimah jamid. Semalam kita buat demonstrasi. Walakin dengan waw. Sekarang ni tambahkan la. Copy dia, paste kat situ. La. Ya. So, bila kita masukkan la ni, tuan-tuan tengok. Sebab kita copy kat situ tadi, dia akan ubah format ni. Ya. Nak ikut format yang sudah siap tu, apa tuan-tuan buat? Ya, klik dekat sel salah satu daripada yang dah siap tu, tuan-tuan pergi ke bahagian menu atas ni, ada home, ya, tekan home kat Excel ni, lepas tu ada gambar brush ni, brush, ya, dipanggilkan format painter. So tekan kat format painter tu, dia dah copy lah format ni. Lepas tu barulah tekan kat sel yang kita nak ubah format tu, tekan itu, dia automatically ikut yang dah ada tu. Itu caranya, ya. Jadilah. Okey. So sekarang ni tadi jumlah la berapa? Ialah 1364. Jadi tuan-tuan masuklah kat sini. Ini jumlah kegunaan 1364. Ya, jumlah dia ialah 1364. Tetapi adakah tuan-tuan kenal semua la yang 1364 ni? Ya, bermakna tuan-tuan kena checklah satu-satu. Ya, la sini kenal tak? La sini dengan la sini semua sama. La ni maknanya ni semua kenal lah ni. Ini tambah saja wow dan tidak. Ini afala ni dalam bentuk soalan. Apakah tidak kamu bersyukur? Mereka bersyukur. Ya, ni sini apakah mereka tidak bersyukur? Dalam bentuk soalan, ya. La ya'lamun dah banyak kali kita jumpa. Maknanya mereka tidak mengetahui. La syamsu ni tidak. Dia menafikan asyamsu yang bari ni, ya. Tidaklah matahari itu mendahului. Ya, wala, dan tidaklah al-lailu malam tu, ya, mendahului siang, ya, dan sebagainya. Jadi bermakna kalau tuan-tuan tengok daripada senarai itu, memang kita kenal wala fil dan tidak juga di bumi. Wala tanfa'u syafa'ah, tidaklah berguna syafa'ah, ya, dari sisinya. La tus'aluna, qul la tus'aluna, dan katakanlah la tus'alun, kamu tidak akan ditanya. Ya. So kalaulah kita sudah kenal, katalah kita memang kenal kebanyakan daripada kalimah tu, jadi tuan-tuan masukkanlah mungkin dalam 1300 tu memang kenal lah. Ya, pastikan kenal lah, ya, jangan letak je nombor tu. Jadi tu bila tuan-tuan letak 1300 ke atas ni, dia akan automatically dia akan campur apa yang tuan-tuan letak di sini. Atas ni pun sama, dia akan campur apa dah ada formula kita buat tu. Bermakna sekarang ni dalam bahagian harfun kalimah jamid ni yang bukan kata terbitan, tuan-tuan dah kenal berapa? 5865, ya. Kalau saya besarkan sikit tu, tuan nampak ni. 5865 jumlah yang dikenali, ya.
Jadi yang ni automatically akan pergi ke ringkasan ni, ya. Dia akan tunjuk di situ, maknanya bahagian kalimah jamid ni, yang lain-lain ni dia kenali ini yang apa, yang tidak terikat dengan wazan, iaitu kalimah jamid ni. Helaian H1 ni tuan-tuan dah kenal 5,865. Yang ni kosong lagi, ya. Yang kata terbitan masih dia kosong, sebab tak kaitkan lagi dengan formula tu. Apa yang kita tahu tak masuk lagi bahagian ni, masih lagi kosong, sebab tu kosong di sini. So bermakna kalau kenal 585865 ni, ya, jadi dia akan terus masuk ke sini, sebab formula ni ialah berapa jumlah di sini akan campur dengan sel sini, dia akan terjemahkan dalam ataupun dijumlahkan dalam sel yang kuning ni 5,865. Kalau kita letak 1,000 di sini, dia akan jadi berapa? 6,865, ya. So 5,865 berbanding dengan jumlah Quran dalam Quran 77,437, ya, dia adalah sebanyak 8%. Ya, so mana dengan apa yang kita buat contoh yang ada sekarang ni baru 8%, ya. Jadi tuan-tuan boleh buat tambah dia pelan-pelan, ya. Ya, pergi ke yang tadi ialah bagaimana kalimah jamid di bawah ni, ya, kalimah jamid. So hari ni saya nak tunjukkan sikit maklumat, tuan-tuan kena masukkan, ya. Bila kata dah kenal tadi, di belah kiri ni dia sediakan bahagian, ya, bahagian tempat tuan-tuan menerangkan kalimah ni yang tuan-tuan kata kenal tadi apa dia. So masukkan bahagian sebelah kiri ni, ya. Belah kiri ni ada penerangan, ada makna kalimah tu, ada contoh lokasi mana daripada mana contoh ayat yang ada walakin ni. Lepas tu masukkan jenis dia. Kemudian jenis dia ada sub jenis, ya. Dia ada pecahan lagi lah. Lepas tu jumlah kegunaan dan jumlah sebagainya. Kita ambil contoh walakin. Walakin kita dah belajar itu, iaitu kalimah apa dipanggilkan? Kalimah pindaan. Ya, pindaan. Kalau nak terangkan kalimah pindaan tu, boleh terangkan, ya, dalam kolom ni lah penerangan tu, ya. Lepas tu makna dia apa? Walakin ialah akan tetapi. Contoh lokasi dia ialah kita masukkan ayat surah dan ayat. Dua, kita dapati dia di dalam ayat keberapa? Ada ayat 12. Kalau kita tengok sekali lagi, ayat 13 pun ada juga walakin juga, ya. Masukkan dia sekali. Ya, satu ataupun dua mencukupi, ya. Surah Al-Baqarah ayat ke-12 dan ayat 13. Cuba kita tengok ada tak ayat 13. Ya. Ni walakin ayat ke-12. Dalam ayat kita 13 pun ada satu lagi walakin. Itu, ya. Jadi kita boleh masukkan dua lokasi. Satu ayat 12 dan satu ayat 13, ya. Untuk itu sudah untuk permulaan sudah mencuri. Mana lain kali kita nak merujuk ayat mana kita tahu, ya. Kita pergi ke ayat 12 atau 13 Al-Baqarah. Jenis dia apa? Jenis dia ialah harfun. Masukkan harfun, itu jenis dia. Kemudian dia harfun apa? Masuk ke bahagian sub jenis ni. Sub jenis ni tak tahulah sama ada bahasa Melayu sekarang ke tidak, tapi untuk kegunaan ni saya gunakan sub jenis, ya. Maknanya pecahan kepada jenis tu, iaitu dia istidrak, ya. Istidrak ada dua A, ya. Kalau rajin, masukkan jawi dia sekali, ya. Lepas istidrak tu, type dekat Lexilogos tu, istidrak, tampal dekat situ. Dia lagi kemas lah, ya. Sekarang ni kita gunakan Rumi dulu. Itu sebagai contoh, ya. Jadi
apa ni, untuk walakin ni kita dah dapat. Begitu juga nanti tuan-tuan boleh gunakan untuk wow, boleh masukkan juga ya. Wow nanti tuan-tuan akan dapati wow banyak jenis wow. Ya, so mungkin wow ni hanya satu kumpulan saja sebab wow jumlah dia 9,500. Ya, dia banyak. Mungkin wow ni satu kumpulan. Jadi kalau kita jumpa jumlah yang lain wow tu, nanti kita boleh tambah lagi wow apa beberapa jenis dalam kumpulan sini lah kita masuk. Wow pun ialah kumpulan harfun juga. Dia pun kumpulan harfun, haraf ya. Lepas tu dalam ni nanti tuan-tuan masuk kalau yang bila dah tuan-tuan kenal ya. Wow dia banyak. Satu istiqnafiyah yang biasa. Lepas tu kalau nak tambah apa lagi? Ada wow atifah. A. Lepas tu kalau to dia ada to, gunakan T yang besar, capital ya. Atifah. Okey. Apa lagi wow? Wow ada wow haliyah dan sebagainya lah. Itu sebagai contoh ya. Nanti cari semua wow tu, masukkan jumlah tu ke dalam ni ya. So apa tuan-tuan buat nanti masukkan dia ada campur dia. 4510 tu mungkin istinafiah. Lepas tu cari berapa atifah, campurkan. Dalam ni kita tekan ni, atas ni tuan-tuan boleh campur-campur-campurkan ya. Jadi dia boleh bertambah lagi. Bila bertambah sini, bertambahlah jumlah di atas ni. Juga yang kita kenali tu akan bertambah ya. Okey. La ni ialah tadi 1364 ya, kita telah tengok dia dan juga harfun juga. Ya, dia harfun. Lepas tu subjenis dia apa? Harfun la ni banyak ya. 1364 ni tuan-tuan tengok tadi ya, dia bercampur-campur ya. Ada la nafiyah, itu nafi. Okey. La juga yang kita lihat tadi apa selain pada nafiyah, uh, na nahi ya. Nahiyah ya, yang ni ialah la larangan ya. La apa nafiyah dengan la nahiyah ya. So kalau ada la lain nanti masukkan dia ya. Buat step by step lah ya. Dan di sini boleh apa yang itu kita penerangan kepada la tu kita kata harfun penidakan, bahasa Melayu dia lah ya, yang menidakkan makna. Kalau nak beri katakan masukkan yang menidakkan makna kalimah atau ayat selepasnya. Biasanya selepasnya lah ya. Itu maksud penerangan kepada fungsi la ni. Tetapi dia ada la nahiyah juga. So masukkan harfun penindakan yang menidakkan kalimah selepasnya dan juga. Sebab dia ada dan juga harfun larangan. Itu cara menerangkan. Lain kali bila kita buat rujukan tu, kita akan boleh kemaskan pemahaman kita tu. Makna kepada la ni apa? Sama ada tidak. Kalau dia ni nafiah ni ada tertinggal A. Nafiah ya. So sini tidak. Kalau larangan tu apa makna dia? Jangan. Jangan ya, janganlah. Iaitu la nahiyah. Ya, ini buang apostrofi itu. Itu makna dia ya. Contoh lokasi, masuklah tadi dalam ayat yang sama ada pula tadi dan tuan-tuan boleh buat sendiri nantilah ya. Ini contoh saja ya. Yang macam mana tuan-tuan boleh menggunakan template ni untuk menyimpannya kalimah-kalimah ya. Tuan-tuan sudah kenali ya. So kita gunakan contoh di dalam ayat yang ke
12 ni lah partikel negatif, ya. So kalau tuan-tuan nak tahu berapa partikel negatif ni, tuan-tuan tekan di sini, ya. Tengok belah atas ni, ya. Jadi negatif partikel ni ada berapa? 170. Daripada tafsir dan perkata ni, ya, dia beritahu kita negatif partikel ni ada 170 kali digunakan dalam bentuk uh, apa nahi, iaitu nahiyah tadi la yash'urun, ini adalah nahiyah, ya, iaitu penidakan, ya, ataupun penafian. Okey, kalau kita tengok dalam ayat lain sebagai contoh, ya, kita contoh ambil ayat lain yang sebelum ni kita telah buat, iaitu kita dalam ayat yang ke-11 dulu kita jumpa je la, ya. La yang sama tapi dalam konteks apa? Larangan. Ini la nahiyah, la nafiyah, sini la nahiyah, ya. Nahi. Okey. So kalau kita tekan, tuan-tuan tekan di sini la, ya, itu kita tak tunjukkan, ya, untuk masuk. Sekarang ni ialah ini la nahiyah, larangan, ya. Yang berbeza dengan la nafiyah tadi. Jadi kalau tuan tekan di sini, dia akan beritahu la nahiyah ni lagi banyak, ya, iaitu 1995, ya, 1995, ya. Lepas tu ada lagi la naik, sebab tu jumlah tadi semua sekali dalam 1300, ya. Jadi kalau tuan-tuan nak memasukkan apa ni 1095 sebagai contoh dalam template tadi, jadi tuan-tuan boleh buat breakdown dia kat sini ni, ya. 1364 ni sebenarnya tuan-tuan boleh letak kat atas tadi. Yang pertama sekali 170. Assalamualaikum, Doktor. Boleh tak kita buat kolom yang berlainan? La nafiah berlainan, la nafiah pun berlainan. Boleh. Ini kolom. Boleh Tak juga. serabut sangat, saya ingat. Itu terpulang pada masing-masing, ya. Cara kalau nak apa, kalau nak tambah kolom ke nak itu boleh. Maknanya akhirnya kita dapat dapat maklumat tu dengan baiklah. Ya. So ini saya nak contohkan sampel saja, ya. Dia kalau kita masukkan la ni mana ada dua jenis, kita dalam sini kita akan buatkan 170 tadi, kemudian kita masukkan yang kedua 1095 ni, ya. 1095 tambah dia 1095, ya. Lepas tu ada yang lain-lain tu, ya. Lain-lain tu kita boleh estimate macam mana dia menjadi 1364 tu, katalah lebih kurang 200 yang lain lah, ya, macam tu, ya. So bila kita masukkan, okey, sorry, dia tak kena letakkan tanda sama juga dulu. Sama juga, barulah dia akan ini dah lebih satu, maknanya bukan 100, dia dalam 100 tu yang lain tu. Dalam 100. Jadi jumlah dia lebih kurang 1365. Breakdown dia kat mana? Kita boleh tengok sini, ya. So bermakna dia nafiah, nahiyah dan ada yang lain-lain, nanti kita tambahkan dalam apa ni, kolom subjenis ni, ya. Okey, ya. Ini cuma contoh saja, ya. Tuan-tuan boleh adjust dia apa untuk menyesuaikan cara tuan-tuan menyimpan maklumat tu masing-masing lah, ya. Okey. So dengan ada yang ni, belum lagi ada bahagian kata terbitan. Mungkin minggu depan saya akan tunjukkan macam mana nak mengira bahagian kata terbitan tu, ya, supaya dia akan bertambah di sini. Bila tambah nombor di sini, dia akan masuk bahagian ni. Jadi sel ni dia akan campurkan apa yang ada di sini, A ni dicampur dengan B, ya. So ini jumlah ni mungkin kalau nak kemaskan lagi ni, kita katakan di ujung tu ialah A campur B. A campur B.
untuk mengematkan penerangan tu. Jadi yang ni ialah apa yang ada di A ni, lepas tu campur apa yang ada di B ni, dia akan jumlahkan kepada bahagian yang ni. Sini pun ada sebenarnya ya, jumlah keseluruhan A campur B tu dah ada rupanya. Okey. Itu untuk kalimah la ya. Bila kita sudah kenal nanti, kita masukkan dia ya, masukkan dalam template tu pelan-pelan ya. Dan minggu depan kita habiskan dengan kalimah yash'urun ya. Hari ni dah lebih masa dah ya. Kita sampai sini saja. Kita akan habis yash'urun nanti, tuan yash'urun pun nanti tuan-tuan boleh masukkan ke dalam bahagian kata terbitan yang ada alif sampai ya tu, huruf akar dia. Huruf akar di sini tuan-tuan dah tahu, iaitu shim, ain, ra. Yang ni nanti masuk yash'urun ni dalam template bermula dengan shim. Shim mana yang ni, ke kanan sikit. Ni shim ni ya. So masukkan dalam template ini, bahagian shim tu masuk situ ya. Sini letakkan shim ain ra ya. Dia punya kata dasar dia sya'ara ya. So itu kita akan buat minggu depan ya. Minggu depan hari Ahad ni kita akan ada workshop ya, untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan lebih detail lagi lah macam mana cara nak menggunakan template ni. Dan kalau kita ada peluang dalam hari Ahad tu, kita tunjukkan macam mana nak masukkan formula tu ya. Formula nak mengira dia di sini ni ya. Sekarang ni masih lagi kosong ni. Bila kita masukkan kalimah dan dia akan buat pengiraan di sini. So apa-apa jumlah tu dia akan transferkan jumlah tu daripada JK ni, jumlah JK dengan jumlah sasaran ni ke muka surat dalam ringkasan tadi di bahagian A ni ya. Lepas tu dia akan campur dengan ni, barulah dikirakan jumlah keseluruhan insyaAllah ya. Okey, untuk hari ini kita sampai di sini saja. Ada soalan doktor. Ha, Tadi ada yang ada wow di depan. ya. Wow tu semalam kita bilang yang wow tu adakah dia berasingan dengan yang ni? Yang ni wala, tapi masa kira wow tu kan dia ada perkiraan juga. Dia termasuk di sini tidak? Tak faham soalan dia. Apa dia? Antara perkataan la tadi ada yang dipangkannya wow. Ya. Wala. Dan semalam kita dah buat wow, kira wow tu dan kan? Ya. Dan adakah itu dah dikirakan wow tu dikira berasingan dengan wala tu berasingan? Dia sebenarnya sepatutnya berasingan ya. Sebab tu jumlah keseluruhan dia, kita tengok dalam korpus tu 1364 tu. Tapi dalam korpus tu tadi dia beritahu la, wow, bukan wow ya, lam ya. Okey, wow dengan wala tu itu sebenarnya berasingan tu. Berasingan. So maknanya itu termasuk dalam wow zaidah. Dia tadi ya. Okey, template tadi kita buat dua wow saja ya, iaitu belum lagi, kita belum buat lagi wow. Tadi kita tunjuk la saja ya. Ya. La saja. Tapi wow tu samalah. Wow pun kita boleh pecahkan. Nanti tengok dalam tu dia wow pun dia akan beritahu ya jenis wow apa tu, dan kita akan tengok boleh pecahkan ni yang ada ni. Sebenarnya ini baru satu saja. Kalau keseluruhan ni dia campur wow zaidah ya, dia dalam 9,520. Itu kejumlahan wow lah. Untuk permulaan ni tak apa ya, tuan-tuan masukkan dulu ya apa-apa maklumat yang dapat tu dalam nanti kita akan semak balik ya, sama ada dia tepat kan ke pengiraannya ya.
Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung kelas ni di pagi Isnin nantilah, ya, pagi Isnin minggu hadapan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.